Cukup setakat Samson. Bantras korban denggi habis-habisan. Mencegah lebih baik daripada mengubati. Cegah denggi sebelum parah. Elakkan daripada kehilangan orang tersayang kerana kami sudah kehilangan orang yang kami sayangi. Cukup setakat Samson. Saya berjanji akan memberitahu perkara sebenar tentang denggi dan membantu memerangi denggi. Hapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Hapuskan denggi. Cukup setakat Samson. Bagaimana jika ia terjadi kepada salah seorang ahli keluarga anda? Cukup setakat Samson. Cukup setakat Samson. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini analisis Awani. Untuk hari kedua, untuk malam kedua, kita akan terus membincangkan isu demam denggi dan kita sudah pun menggerakkan kempen di Astro Awani, cukup setakat Samson, di platform Facebook kami, di laman maya, di Twitter kami dan juga di laman web Astro Awani. Kami mahukan penyertaan anda dan juga ikrar kita untuk menghentikan demam denggi, menghentikan korban akibat demam denggi ini. Dan setakat hari ini kita tahu juga, mungkin semalam kita sudah ungkapkan sekitar 36 orang sudah kehilangan nyawa akibat demam denggi, tetapi hari ini sudah menjangkau 38 orang dan angka ini pastinya akan terus meningkat jika kita tidak melakukan apa-apa, kita tidak melakukan sesuatu yang lebih untuk mencegah bagaimana demam denggi ini dari menular di kalangan keluarga kita, masyarakat kita dan juga kaum keluarga kita. Jadi untuk malam ini saya akan menumpukan perbincangan dari sudut apakah itu simptom demam denggi dan juga cara rawatan terkini. Mungkin 15 tahun lalu ataupun 20 tahun lalu simptom-simptomnya yang kita ketahui selama ini, ada bintik merah, ada demam yang begitu ataupun kuat dengan demam panas misalnya, dan kita tahu juga sakit tulang dan sebagainya. Tetapi mungkin ke generasi demam denggi hari ini berbeza sama sekali. Jadi untuk membincangkan perkara ini, saya bersama Profesor Madya Dr. Risha Manikam, pakar perunding kecemasan dan juga Pusat Perubatan Universiti Melaya. Selamat malam Profesor Madya, Doktor. Doktor, terima kasih kerana hadir. Saya rasa sudah sampai masanya kita melihat lebih ataupun fokus tentang isu rawatan, isu terma-terma, simptom dan sebagainya. Kerana kita kadang-kadang ambil mudah. Demam panas 3 hari, tak payahlah pergi hospital, tak payahlah jumpa doktor, makan Panadol dah cukup. Jadi mentaliti bagaimana yang perlu kita ubah? Kerana kita masih mewarisi cara ibu bapa kita, mewarisi cara pemikiran komuniti kita. Dengar-dengar jiran kita dapat rawatan macam ini sudah cukup, makan ubat begini sudah cukup, minum air kelapa sudah cukup. Jadi tak perlu merujuk pakar-pakar yang tertentu. Dan sebenarnya itu yang kita kata pun hidap selama ini, iaitu demam denggi. Dah masuk hospital mungkin dah terlambat. Dr. Risha. Ya, terima kasih Nazri. Pertama sekali saya ucapkan tahniahlah kepada Astro Awani kerana membuat kempen sebesar-besar ni, cukuplah setakat Samson ni, dan ucapan takziah kepada keluarga Samson dan juga semua mangsa-mangsa yang telah meninggal dunia kerana denggi. Jadi kita kata persoalan tadi itu memang nak tengok daripada paradigm dia, apa berlaku, apa bezanya dulu dengan sekarang, ada perubahan. Kita biasanya kita nak tengok dalam penularan erti kata denggi ni, ada 3 perkara yang kita kena lihat. Satunya agent. Yang keduanya environment. Yang ketiganya host. Yang selalu kita tekankan dalam perbincangan kita tu, kita suka menuding jari kepada si nyamuk dengan virus denggi. Itu agentnya. Kemudian ada pula pihak yang menuding jari dan pergi kepada environment. Jadi cerita pasal environment kotor, tak bersih dan itu. Jadi kalau kita lihat dalam beberapa minggu ni, semua banyak bercakap tentang agent dan environment. Jadi kita hari ini perbincangan kita, biar kita bincang tentang hostnya, iaitu pesakit itu sendiri, orang persorangan itu sendiri, apakah yang berlaku pada dia dan apakah punca dan what will happen dengan gigitan nyamuk tadi. Jadi kalau kata orang dulu biasa kata demam biasa je, apa ni, kalau denggi kena berdarah.
kena ada bintik-bintik merah. Ya. Berdarah baru kena ada kata namanya denggi. Kalau tidak tulang kena macam kena patah macam tu. Macam kena apa? Perah begitu macam ya. perah. Ataupun sakit di belakang mata tu macam terkeluar. mata tu nak terkeluar. Ya. Jadi ini adalah ungkapan yang sering kita terdengar dari dulu-dulu. Jadi bila kita dengar sekarang ni kalau ada demam sehari dua macam tadi Samson kita sehari dua bila cakap dengan you cakap hari pertama kedua dia cakap demam je sikit-sikit. Dengan penambahan kita punya kematangan tu ramai orang makan Panadol je dengan tugas-tugas harian yang begitu mencabar tu. Jadi people take it for granted lah. Jadi dia makan Panadol sikit, dia makan ubat-ubat demam ke apa untuk meredakan demam dan supaya boleh jalan-jalan dan buat terus kerja. bekerja. Tapi sebenarnya dia mungkin telah dijangkiti dengan virus dengue ni. Apa tanda-tanda awal? Ada demam. Lepas tu boleh lesuh, lemah. Kadang-kadang rasa nak makan tu rasa mual-mual. Tak rasa macam nak mual. Ada juga pasien yang kita tengok datang dengan sakit tekak. Ada juga pasien yang datang dengan pening-pening, loya-loya, jalan tak bermaya macam Samson. Bila arwah isterinya tu memberitahu kita dan pada hari kedua tu dia rasa ada kebas-kebas dan tak boleh jalan. Ini kita kena fikir betul-betul. Seorang yang umurnya dalam awal 30-an, yang muda, cergas macam kita, dia kata tak boleh jalan. Ke mana fikiran kita tu bila kita kata tak boleh jalan? Bermakna mungkin the body is not tidak bersedia. Jadi mungkin ada sesuatu yang lebih daripada sekadar demam biasa je. So inilah beberapa perkara yang perlu kita lihat dari awal dari segi hostnya. Yang keduanya kalau kita tengok daya ketahanan badan jugalah. And if you correlate bila kita tengok Dr. Ruzina cakap pasal yang kebanyakan dapat dengue itu orang dalam 18-an sampai 30-an begitu grafnya meningkat begitu. Mengapa? Because maybe possibly orang-orang dalam kategori inilah yang ke college, ke universiti, pergi kerja, yang keluar rumah waktu pagi subuh, yang pulangnya pun waktu senja, berada di luar, exposure nombor satu. Itu pertama. Yang kedua, mereka fikirlah false punya fikiran yang daya ketahanan mereka tu tinggi. Orang muda. Jadi orang muda biasalah, orang muda demam tak ada apa. Tak perlu jadi jumpa dia doktor. macuk sikit kan. Jadi dia pun begitulah huruf-huruf. Lepas tu dia pun ada rasa dia punya body can maintain physiology reserve dia lebih tinggi. Jadi masa itulah bila dia tersungkur dia terjatuh, tersungkur terus. Jatuh rebah. Agak serius. Yes, agak serius. Penularannya sudah berlaku. Yes, penularan. Jadi sebab they take it for granted lah. Mungkin itu salah satu sebabnya. Jadi bila kita fikir ni, ada beberapa perkara yang perlu kita ubah. Itu yang kita kena lihat dengan betul, iaitu perubahan secara behavioral changes. Dan perubahan holistik. Kita. Holistik Bukan secara holistik. itu tinggal ini ataupun bagaimana. Yes. Okay, terima kasih Dr. Risha. Kita akan bincang ke perkara ini. Begitu penting kerana tingkah laku nyamuk sudah jauh berubah. Dan kita tahu dengan kajian-kajian pakar-pakar kita dalam dan juga luar negara, nyamuk 20 tahun lalu dengan nyamuk sekarang berbeza sama sekali. Cara dia memindahkan virus dengue kepada satu host pun sudah berbeza. Dari sudut jarak ataupun radius mereka ataupun nyamuk-nyamuk ini beredar ataupun bergerak itu pun sudah jauh berbeza. Tetapi mungkin manusia yang menerima itu tidak banyak berbeza. Itu yang perlu kita tekankan, bagaimana kita sebagai orang awam, individu itu sendiri mampu menolak ataupun bersedia dengan orang kata pun dari dijangkiti demam dengue ini. Kita rehat dahulu, jumpa lagi selepas ini. Pada 2 hari bulan Mac 2014, Astro Awani kehilangan seorang ahli keluarga, Allahyarham Khairul Anwar Cik Ramli atau lebih dikenali di kalangan kita sebagai Samson. Samson menjadi mangsa korban dengue. Dengue ataupun nyamuk Aedes yang membawa penyakit dengue ini boleh merebak di mana sahaja, di dalam rumah, di luar rumah, dan apa yang diperlukan ialah air sebanyak 1 sudu makan ini untuk bertelur dan membiak. Jadi oleh itu kami di Astro Awani berikrar, berjanji untuk melipat gandakan usaha untuk memerangi dengue. Kalau kami berjanji, kami juga mahu anda berjanji untuk melipat gandakan usaha memerangi dengue. Nyatakan janji anda melalui email,
melalui Facebook kami, Twitter dan juga Instagram. Cukup setakat Samson. Cukup setakat Samson, kami merayu, kami merintih, kami mahukan penyertaan anda bersama-sama dalam kempen usaha murni ini untuk menyekat penularan demam denggi supaya tidak ada di kalangan ahli keluarga kita, rakan kita ataupun komuniti kita terlibat ataupun dijangkiti dengan demam denggi, dan ini yang kita mahukan. Angka korban perlu dihentikan. Bermula hari ini, bermula semalam, kita tak mahu angka terus meningkat akibat kelalaian kita, akibat kealpaan kita. Dr. Risha, ini kita bercerita tentang manusia, mentaliti, ataupun tindakan, attitude. Kadang-kadang kita suka nak ubah. Makin maju sebenarnya manusia sepatutnya lebih sedar, lebih banyak awareness, kesedaran itu lebih tinggi. Tetapi mungkin kita ambil mudah, kita ada comfort zone. Mungkin alah ini demam biasa, ini boleh dirawat, kalau kena pun orang lain. Dr. Risha, macam mana kita nak ubah ini? Satu soalan yang begitu penting ni. Nak ubah ni, ubah host punya pemikiran. Ya. Behavioral change ni dia sebab apa? Yang pentingnya kita nak ajar nyamuk tak boleh dah. Ya. Kita kena nak ajar environment tak boleh. Tapi kita kena ajar diri kita sendirilah. Jadi dari segi kempen-kempen yang dilakukan begini, tak cukup sekadar kita lihat orang sebelah rumah aja. Ya. Kita kena melakukan perubahan. Paradigma penukaran itu perlu datang daripada diri sendiri kita. Jadi contohnya berlakunya kalau kita cakap kita busy working. Ya. Jadi kita punya priority dalam hidup dah waktu ni untuk mendapatkan nafkah. Nafkah kehidupan, ada deadline-nya, cari makan lah, busy-nya. Jadi kita lupakan sendiri kesihatan kita. Ya. Jadi di situ mungkin itu dan kita berada di luar lebih 12 jam. Betul. Lebih pada itu, dan kita letih, lesu. Ya. Makan tak betul. Jadi kita punya host badan sendiri pun daya ketahanan tu Makin mungkin kurang. Ya. Itu pertama. Tak cukup rehat juga. Itu pertama. Yang keduanya, kadang-kadang perubahan pemikiran kita tu, kita cakap, saya punya jiran hari itu kena demam denggi, tak ada apa pun. 4 hari keluar dah. Okey dah. Ya. Jadi apa pula kita kena lebih-lebih tu? Itu dari segi pemikiran tu. Cakap ini setiap kes berbeza. Ya. Setiap orang ada cara badan itu react kepada sesuatu masalah. Ya. Especially dalam denggi ni. Ya. Jadi kita tak boleh cakap ikut kita punya jiran ke siapa-siapa lain. Kita tak boleh ambil contoh. Itu satu perkara. Satu lagi ni, kita suka sering dengar people do doctor shopping. Ya. Doctor shopping, masalah doctor shopping. Isu besar tu. Isu besar. Hari ini pergi jumpa doktor lain, Yes. doktor satu, esok lusa tak sihat lagi boleh jumpa doktor dua. Betul. Tak sihat lagi jumpa doktor tiga. Yes. Okey, doktor akan jelaskan mengapa itu perlu dihentikan, tetapi rakan saya Hilal Azmi ada bicara tentang cukup setakat Samson di laman maya. Hilal. Ya, Haji. Baik, kempen Cukup Setakat Samson hari ini sebenarnya mendapat sambutan yang baik di media sosial, dan sehingga jam 9 malam tadi, laman Facebook kempen itu telah mendapat lebih 1,650 likes sejak ia dilancarkan semalam. Manakala di Instagram pula, 46 gambar telah menggunakan hashtag itu. Sementara Topsy.com mengumpulkan 798 tweet yang menggunakan hashtag tersebut. Dan dari jumlah 2,494 penggunaan hashtag Cukup Setakat Samson di media sosial, ia telah mencapai jangkauan sehingga 571,023 orang di media sosial. Dan jumlah 553,000 itu sebenarnya bukan orang yang sertai kempen kami, tetapi orang yang telah pun melihat atau membaca hashtag Cukup Setakat Samson, dan kami terus merayu orang ramai untuk terus menyokong kempen ini di samping memberikan tips-tips terbaru untuk mencegah denggi. Haji, itu adalah antara perkara yang boleh kami kongsikan setakat ini. Terima kasih Hilal. Kami merayu, kami merintih, kami pujuk anda, kami berjanji untuk meneruskan agenda besar ini untuk menghentikan demam denggi dari terus menular. Kami mahukan angka kematian dihentikan dan mereka yang baru dijangkiti dapat ataupun dihentikan juga di hospital-hospital ataupun di klinik. Dr. Risha, pertukaran doktor apabila kita demam, doktor 1, doktor 2, 4 hari, seminggu doktor nombor 3, track record tu tak ada pada setiap doktor yang ditemui oleh pesakit yang sudah pun dijangkiti demam denggi. Kita ramai di luar sana melakukan perkara demikian. Betul. Ini mungkin kita boleh jadikan satu ikhtiar daripada kita perbincangan kita hari ini. Ini yang dipanggil doctor shopping. So, apa berlaku kita bila tak sihat? Kita jumpa pertama sekali biasa pergi ke farmasis, beli ubat sikit. Kemudian pergi jumpa doktor pertama. Sehari tak sihat ke apa,
Kemudian pergi jumpa doktor satu lagi. Masalahnya bila jumpa doktor satu lagi itu ada banyak behavioral problem di dalamnya. Sudah berlaku. Pertamanya sudah disease tu sedang bertambah teruk dalam badan. Itu pertama. Tapi yang kedua dari segi behavioralnya, pesakit itu ingat mungkin doktor pertama tidak begitu bagus. Jadi dia nak pergi cuba doktor kedua. Itu pertama. Salah satu cara ini juga adalah kerana mungkin dia ambil MC dari klinik pertama. Lepas tu dia kata, kalau saya pergi klinik beli, mungkin tak dapat MC lagi. Saya pergi ke klinik lain. Jadi itulah dia punya behavioral thinking tu. Mungkin dia menyebabkan dia pergi ke doktor lain. Jadi dia pergi ke doktor pertama, doktor kedua, doktor ketiga. Jadi bila doktor ketiga melihat dia sudah dalam mungkin keadaan tenat ke dalam keadaan kritikal. Di situlah doktor ketiga kata, ini kena pergi ke hospital. Bila dihantar ke hospital, di situlah mereka datang pada keadaan yang tenat. Di mana kalau mereka datang awal-awal, mungkin dah terlambat, mungkin nasi dah jadi bubur gitu ya. Jadi sebab itu adalah lebih penting untuk berjumpa dengan seorang. Sebab itu klinik kesihatan sekarang dibuka sampai jam 11 supaya pesakit yang tidak sihat boleh pergi ke situ. Ada beberapa perkara yang boleh dilakukan dan salah satu daripada pemikiran yang salah itu semua pesakit yang ada demam, dia kata dia nak buat keputusan darah. Dia nak buat pemeriksaan darah. Blood test. Jadi di situlah peranan pegawai perubatan yang akan melihat justify tengok perlu atau tidak. Kemudian kita continue from there. Dr. Risha, kita perlu lihat. Yang kedua, kita akan lihat juga kerana komplikasi berbeza setiap individu ataupun pesakit. Mungkin sudah yang kata menerima pesakit yang baru itu sudah dapat jangkitan daripada orang sebelum itu. Kita tak tahu siapa. Dan itu mungkin menggusarkan orang kata pun pegawai perubatan kita, doktor-doktor kita di hospital kerana kawasan-kawasan mungkin berbeza, lokaliti mungkin berbeza dan mungkin sudah orang kata pun terjahannya sudah jauh. Jadi bagaimana kita nak menghapuskan perkara itu, kita rehat dahulu, jumpa lagi selepas ini. Anda di luar sana yang menonton rancangan secara langsung Analisis Awani, terus bersama kami dalam kempen Cukup Setakat Samson. Gunakan segala platform yang kami sediakan melalui Facebook kami, di Twitter kami dan juga di laman web kami. Kami mahukan penyertaan anda. Kami mahu bagaimana anda ada idea-idea baru bagaimana kita membantras demam denggi ini. Dr. Risha, kadang-kadang kita mengambil mudah. Kita tahu kawasan hotspot denggi, tumpuan diberikan kawasan tersebut. Orang kata pun pihak penguat kuasa, pihak Jabatan Kesihatan dan sebagainya, dan orang cuba elakkan pergi kawasan tersebut. Tetapi manusia bergerak. Kita tak ada curfew. Orang yang tinggal satu kawasan hotspot denggi tidak kenakan curfew untuk tinggal sahaja di kawasan tersebut. Tetapi mereka pergi bekerja, pergi makan kedai mamak, pergi ke pasar, pergi ke masjid, pergi ke temple dan sebagainya. Apa risikonya? Dari segi risiko itulah. Dari kita, kalau seseorang itu telah dijangkiti dengan denggi, jadi dia bergerak ke tempat lain. Walaupun dia daripada keadaan hotspot, kawasan hotspot. Dia pergi ke kawasan lain yang nampak orang... Tumpuan di hotspot? Tumpuan di hotspot. Foggingnya lah, pembersihan lah, segalanya di hotspot. Kita cakap biasa je. Tempat ni, tempat saya selamat sebab kondominium, mewah, tak ada apa. Tapi padahal kita ada kafe di situ. Orang yang daripada hotspot ni datang mai sini. Bila dia tengah duduk-duduk dengan kafe ni, nyamuk gigit dia. Yang sudah dijangkiti itu. Yang sudah dijangkiti itu pada keadaan awal lah. Sudah dijangkiti. Nyamuk itu datang hinggap pada kita. Nyamuk tak kenal orang, dia tak kena bangsa, tak kena ris. Jadi dia gigit kita, penularan itu berlaku. Dulu orang selalu kata, saya tinggal di tingkat 13. Nyamuk tak sampai ke situ. Terbang ke atas. Tapi sekarang nyamuk dah pandai dah masuk lift. Masuk lift dia naik atas. Ataupun takkan orang yang tinggal kat tingkat 13 tu tak turun bawah. Betul. Jadi kita tak boleh sangat menuding jari, itu hal lain. Hal nyamuk itu. Sekarang kita. Perubahan itu kena pada kita. Yang lebih penting macam contohnya, saya cakap sekarang ni. This is waktu perdana untuk Awani. Astro Awani. Astro Awani waktu perdana telah dedicate untuk cakap pasal denggi semalam dengan hari ini.
Tetapi dan berterusan sepanjang minggu seminggu akan ni. berterusan begitu. Ini adalah satu pengorbanan dari segi airtime prime perdana. Tapi bila orang tengok je dia cakap semalam denggi, hari ini denggi, besok denggi, tukarlah channel lain. Di situ perubahan kesedaran itu kena ada. Jadi mungkin semalam orang rumah lain tak sempat dengar. Jadi biar kita war-warkan benda ni, kena ada perubahan dari segi sendirinya, baru di situ ia akan menukar host sendiri itu supaya kita boleh pecahkan this chain of connection. Dia kena ada satu hubungan kait ni, kita kena pecah, break the chain. Dan kita perlukan message ini di leverage ataupun disampaikan ke maksimum mungkin. Yes. Kita ada internet hari ini, kita ada WhatsApp, pelbagai aplikasi dalam smartphone dan sebagainya, social media dan sebagainya. Sepatutnya lebih mudah. Kalau perbincangan ini orang boleh petik ataupun boleh yang kata rakamkan, dia hantar kepada kawan keluarga. Malam tadi kita dengar Haji Nazri dengan Dr. Risha berbincang. Dulu mungkin wabak begini caranya, tetapi hari ini berbeza. Sepatutnya boleh dikembangkan lebih luas, lebih jauh dan lebih efektif sifatnya. Contohnya kalau ambil je, kalau ada satu laman sosial, katanya dia kata mulai besok akan di-charge 5 sen untuk satu message. Message itu akan terus viral. Berjuta, mungkin bilion sampainya. Tapi kalau kita hantar satu message pasal denggi ke hotspot ini dah lama, itu dah lama dah, itu dah berhenti ke situ je, rugi duit je gitu ceritanya. Jadi inilah penukaran paradigm tu, lonjakan kita punya pemikiran kita. Bila berubah, dia akan sinambung dengan kita punya perawatan tu. Jadi we prepare ourselves, the host, to break the chain tu daripada penularan ini terus-terusan dan with the disease proses tu bertambah teruk lagi. Kita mulakan dengan diri kita, Dr. Risha. Saya pun dah mula beli kelambu, dah beli mosquito repellent. Setiap pagi anak saya sebelum pergi sekolah, saya dah sapukan pada kulit mereka supaya mereka tidak terdedah. Dan kalau pergi tuition pada waktu malam, elakkan pakai pakaian hitam dan juga lengan pendek. Saya rasa walaupun panas sedikit, untuk keselamatan, untuk prevention, saya rasa perlu berkorban. Jangan ambil mudah. Mungkin anak kita sihat tetapi rakannya tidak sihat. Itu risiko yang terpaksa didedahkan kepada mereka. Jadi kita perlu bermula di rumah, perlu bermula dengan individu. Dan kita akan panggil Dr. Risha lagi. Terima kasih Profesor Madya Dr. Risha Madikam, Pakar Pruden dan juga Kecemasan Pusat Perabatan Universiti Melaya. Banyak sekali info baru yang kita dapat kongsikan bersama pada malam ini. Terus bersama kami dalam kempen Cukup Setakat Samson. Kami mahukan penyertaan anda. Terus bersama kami di platform laman maya kami di Twitter, Facebook dan juga laman web kami. Perlukan idea baru anda, perlukan penyertaan anda. Sampaikan, sebarkan mesej penting ini supaya kita dapat mengekang demam denggi, dapat ataupun menghentikan korban denggi. Setakat hari ini 38 orang. Setakat itu saja sepatutnya. Jangan ada korban lagi esok lusa, tetapi kita perlu bermula dengan diri kita sendiri. Terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih. Thank you. Cukup Setakat Samson. Bantras korban denggi habis-habisan.